Ha? Mana-mana pun boleh. Ada yang nak tanya? Bab mana? Bab apa? Ya. Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin wa rahmatan lil alamin, nyata Adam, sempurna Adam. Jadi kaedah macam mana menghapuskan, tolak semua sifat makhluk yang ada pada diri. Sifat, af'al, asma lahir lagi ke dunia. Asma, af'al, sifat ni sudah ada pada diri Adam. Semasa lahir, semasa beranak, asma, af'al, sifat sudah pun ada pada diri anak Adam yang baru terlahir. Semua sifat, semua sekali, sifat haiwan, sifat tanaman, sifat setan, sifat jin, semua ada pada diri anak Adam yang sudah pun dilahirkan. Masuk rahasia Tuhannya sendiri, sudah pun ada. Jadi ketahuilah, yang kita ada ni, yang kita diadakan Allah ini, yang kita dizahirkan Allah, mengembalikan amanah Allah kembali lagi kepada Allah. Yang kita hidup ni, yang kita dizahirkan di alam fana ini, di alam dunia ini, adalah mengembalikan amanah hak Allah kembali kepada Allah kembali. Itulah kita sebagaimana tolak semua nafsu haiwan, sifat hewan, fa'il haiwan tu, af'al haiwan tu yang ada pada diri kita. Bukan Allah bagi sifat haiwan kepada kita, bukan. Bukan Allah bagi sifat jin kepada diri kita, bukan. Bukan Allah bagi sifat iblis kepada diri kita, bukan. Tapi semasa lahir, ketika lahir, di situlah kesemuanya nak kepada diri anak Adam yang baru terlahir. Sebab manusia ni bersih, suci. Jadi semuanya nak kepada kita manusia, insan ini. Manusia ni kodratnya suci, bersih, sempurna. Manusia, makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia inilah yang Allah ciptakan sempurna daripada semua makhluk. Tidak ada makhluk selain manusia yang sempurna.
Haiwan ada akal, dia tak guna akalnya. Haiwan boleh rasa, tapi dia tak boleh guna apa yang dia rasa. Dia cenderung guna nafsunya saja. Manusia, dia kawal nafsunya, dia kawal pikirannya, dia kawal akalnya kepada yang baik. Jadi semasa lahir tu ada makhluk Allah, Adam ni, anak cucu Adam ni lahir saja, kudrat iradat Allah tu sudah ada. Sudah pun sedia adanya. Sifat kebaikan, asma kebaikan, af'al kebaikan, sifat kebaikan, zat yang baik itu sudah pun dibagi Allah. Bersama dengan rezekinya, jodohnya. Sudah ditetapkan masa hidupnya, usianya. Dah tetap. Kecuali orang-orang yang diredai Allah, orang-orang yang dikasihi Allah. Dilepas macam tu saja. Di antara manusia, di antara insan, ada yang aku lepaskan, aku bebaskan sampai masa yang ditentukan. Ada sebagian manusia, sebagian insan yang memang Allah lepaskan. Tak dibagi batas. Tak ada batasan untuk dia hidup. Sampai bila masa pun dia boleh hidup di dunia. Siapa tu? Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam. Percaya tak Nabi Allah Khidir tu sampai sekarang masih hidup? Percaya. Sebab ada pada di mana tu cerita Nabi Khidir masih hidup? Kita tengok di mana ceritanya? Musa Al-Quran. Manusia kan? Itulah contoh manusia, insan yang dikasihi Allah, yang disayang Allah. Jadi macam mana kita nak buang kaedah tu? Macam mana kita nak buang cara dia, kaedah, nak buang sifat kebinatangan, sifat hewan yang ada pada diri kita? Ini banyak caranya, banyak kaedahnya. Sebab manusia kan berbagai macam. Manusia kan berbagai peringkat, banyak peringkatnya. Manusia ini kan banyak golongannya. Ada manusia sebenar-benar manusia. Ada manusia setengah manusia. Ada manusia belum lagi jadi manusia. Ada manusia setengah haiwan. Ada manusia setengah setan. Ada manusia setengah jin. Ada manusia pura-pura manusia. Ada manusia bentuk saja manusia. Ada manusia kaumnya kaum awam. Ada manusia kaum hawas. Ada manusia kaum hawasul hawas. Ada manusia golongan awam. Ada manusia golongan hawas. Ada manusia golongan hawasul hawas. Saya kena buka cerita ni dulu. Cara dan kaedahnya tentu berbeza. Kalau saya buka terus saja cara kaedahnya, nanti yang lain ni, itu salah tu, bukan macam itu.
Ini berpulang peringkat diri manusia itu. Kalau dia nak buang nafsu kebinatangan, nafsu haiwan yang ada pada dirinya, berpulang kepada keilmuannya. Orang awam ada cara tersendiri untuk buang nafsu kehewanan, kebinatangan pada dirinya. Budak-budak sekolah darjah kan tak sama pemikirannya dengan budak-budak tingkatan. Dengan orang universiti kan berbeza cara berfikir dia. Berbeza kan? Kaum awam berbeza dengan kaum hawas. Kaum hawas berbeza dengan kaum hawasul hawas. Tak sama caranya. Cara sembahyangnya, cara berpuasanya juga berbeza. Kalau saya ceritakan dari peringkat syariat, tarekat, hakikat, makrifat, terlampau panjang. Contoh, kaum awam, kaum syariat nak mensucikan dirinya, nak membersihkan dirinya daripada sifat-sifat haiwan, sifat-sifat setan, sifat-sifat jin dengan berzikir. Dengan bertasbih, tahtim, tahmid, tahlil. Dia membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dengan mengingat Allah. Ini kaum awam. Ini kaedah kaum awam. Dengan bersuluk, dengan berhalwat. Halwat. Zikir subhanallah 25.000 kali. Baca Al-Fatihah ayat kursi 600.000 kali. Ini kaedah syariat tarekat. Nak mensucikan hatinya, nak mensucikan pikirannya, nak mensucikan pandangannya, nak mensucikan pendengarannya, nak mensucikan perbuatannya, perkataannya dengan banyak berzikir. Ini saya kena bagi tahu dulu kaedah ini. Ini kaum awam, kaedah ilmu syariat. Kan selalu begitu kan? Benar? Betul ni? Orang tarekat, la ilaha illallah. Nak sucikan hati. La ilaha illallah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Berjuta-juta kali nak mensucikan hati. Kalau orang makrifat, kalau orang yang tahapan hakikat dan makrifat, cara dia mensucikan hatinya, cara dia mensucikan pikirannya, cara dia membersihkan pandangannya, cara dia mensucikan pendengarannya, tidak dengan mengingat-mengingat, tidak dengan menyebut-menyebut, tidak dengan membaca-membaca. Ini kan berbeza. Orang yang peringkat hakikat dan makrifat, dia cari dulu, dia fikir dulu apa yang bersihkan. Yang membersihkan hati ini apa? Kekotoran ini datangnya dari mana? Apa yang buat hati kita kotor? Apa yang buat pandangan kita ini kotor? Apa yang buat pendengaran kita ini kotor? Ini kaedah orang hakikat makrifat.
Kalau dalam bab hakikat makrifat, tiap-tiap apa yang dimakan, tiap-tiap apa yang diminum akan menjadi darah daging. Saya tak campur dengan orang syariat ni, bukan ilmu syariat. Tadi kan saya dah bercerita. Orang yang di bab syariat dan tarekat, cara dia membersihkan hatinya dengan berzikir, dengan memanggil-manggil nama Allah, dengan menyebut-nyebut nama Allah, tasbih, tahmid, tahtim, tahlil, takbir. Yang di peringkat hakikat makrifat, dia ketahui dulu asal muasal daripada penyakit hati ini, kekotoran hati. Tiap-tiap yang kita makan, tiap-tiap yang kita minum akan menjadi darah dan semasa kita beranak, darah dan daging kita ini bersih, suci, fitrah, datang daripada Allah, datang daripada yang maha suci. Awal muasalnya, awal dari yang awal, diri kita ini datang daripada yang maha, ya. Itulah kita lahir ini sebagai suci. Yang datang daripada maha suci, suci. Kaedah orang hakikat makrifat, dia tahu yang membentuk darah dan daging, yang membentuk darah dan daging jasad kita ni mesti daripada yang bersih dan suci. Tiap-tiap yang kita makan dan yang kita minum ini akan membentuk darah dan daging kita. Tiap-tiap yang kita makan dan yang kita minum akan membentuk darah dan daging kita. Bagaimana darah dan daging kita ini macam mana sentiasa bersih? Ini kaedah orang hakikat makrifat. Ini kaedah orang hawas. Saya tak bercerita kaedah orang awam dan orang syariat. Jadi kalau ada yang tak berkenan, kalau ada orang syariat dan orang hakikat, orang tarekat ataupun orang awam dengar cerita ni, dengar kajian ini, jangan campur. Jangan campur ni, jangan komen. Saya bercerita kaum hawas. Kaedah kaum hawas, macam mana nak buang semua, macam mana nak tolak semua sifat kebinatangan, sifat kehaiwanan, sifat kesetanan, sifat jin, sifat dengki, sifat kotor, sifat fitnah pada diri orang kaum hawas. Dia tahu, dia faham apa-apa yang dia makan, apa-apa yang dia minum akan membentuk darah dan dagingnya. Darah dan daging ini akan membentuk jasad. Akan membentuk jantung, akan membentuk hati, buah pinggang, semua kulu jasad kita ini daripada darah dan daging. Darah dan daging ini dibentuk daripada apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum. Ini kaedah orang hakikat makrifat. Kerana mula daripada asal lagi, mula daripada asas lagi. Jadi, kalau kita nak
tolak semua, buang semua nafsu kebinatangan, nafsu kehaiwanan, maka apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum mestilah bersih daripada sifat-sifat haiwan, sifat-sifat kebinatangan. Sesiapa yang memasukkan bangkai haiwan, sesiapa yang memasukkan haiwan ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya, maka sifat haiwan itu akan bersemayam, akan ada pada jasad yang memakan bangkai haiwan. Jadi darah kita, daging kita dibentuk daripada apa yang kita makan. Kalau yang kita makan ni baik, maka baik darah dan daging kita. Kalau yang kita minum ini baik, maka yang membentuk darah kita akan baik. Apa yang kita makan ni, apa yang kita minum ni, yang baik, yang bersih, akan menjadi darah daging juga yang ini kaedah orang Hawas. Kena bezakan dulu cerita saya ni. Nah, berpulang kita ni kaum apa? Kita ni manusia golongan yang mana? Kalau rasa-rasa diri kita ni, kalau rasa-rasanya agak-agak kita ni orang awam, guna yang saya cakap tadi, yang di bawah tadi. Kalau kita ni rasa-rasanya, agak-agaknya kita ni orang hakikat, orang makrifat, orang hawas, maka yang saya buka ni. Tiap-tiap yang kita makan, tiap-tiap yang kita minum, akan menjadi darah dan daging. Kalau di kaum awam, kaum syariat, saya tak tahulah jasad dia dibentuk dari apa? Mungkin dari zikir, mungkin dari mengingati Allah, boleh membentuk jasadnya. Kita tak boleh menyalahkan orang kaum syariat. Kita tak boleh mengkeji orang awam. Sebab apa? Itu yang dia faham, itu yang dia ketahui, itu yang dia ada. Jangan gaduh. Yang orang awam, yang orang syariat, jangan gaduh orang hawasul. Orang yang kaum hawas. Orang tak campur kamu. Ini dia tahu dia awam, dia tahu dia kaum syariat, dia campur orang makrifat. Macam yang tadi malam tu. Orang cerita setan, cerita jin. Dia pula yang marah. Saya bercerita jin, saya bercerita setan. Ada setan dengan jin gaduh. Yang marah manusia. Kalau saya bercerita manusia, bolehlah kau marah. Aku bercerita setan dengan jin bergaduh. Pasal ilmu. Ada setan, dia ajarkan ilmu syariat. Ada jin, dia ajarkan ilmu makrifat. Yang marah, manusia. Salah ke aku ni? Jin tak ada Islam kah? Hah? Yang jin ni dia cakap dengan kawan-kawan dia, dengan kumpulan dia, itu ilmu setan tu salah. Kenapa bro? Adakah dia sembahyang? Adakah dia solat? Dia tak tahu Tuhannya, dia tak kenal Tuhannya. Dia sembarang aja menyembah Allah tu. Kata jin, bukan kata saya. Yang setan pula, yang setan ni mengajarkan ilmu syariat, apalah kaum jin ni belajar makrifat,
dah belajar makrifat, dah habis kerja makrifat, dah penamat kerja makrifat, jadi Tuhan pula, kata syaitan. Jin bila dah belajar makrifat, dah sampai penghujung makrifatnya, dah habis kerja makrifatnya, dah penamat kerja makrifat ni, dia jadi Tuhan. Jin apa ni? Jin ni dah tak nak sembahyang lagi dah. Jin apabila dah sampai ilmunya, sampai ilmu makrifatnya, dia tak nak sembahyang. Sebab apa? Dah kenal Tuhan, dah jumpa Tuhan. Itu jin. Saya tak cerita manusia ni, jangan ada marah. Orang cerita jin dengan setan. Ada manusia marah pula. Kalau aku cerita engkau, aku cakap ada ustaz. Bolehlah kau marah. Itu pun tak sebut nama juga. Betul tak? Kalau pun marah-marahlah, tak apalah. Kau nak keji aku ni keji, kau nak fitnah aku fitnah. Itu soal biasa. Hidup kita ni penuh dengan fitnah. Hidup kita ni penuh dengan keji orang. Nabi kita saja kena fitnah, kena keji. Orang cakap tukang sihir, orang cakap penipu. Nabi, orang buat macam itu. Aku ni apa? Nabi pun bukan. Aku ni ubi. Jadi kalau kau keji aku ni, no hal. Tak ada masalah dah. Kalau kau wali, tapi keji orang. Kalau tak faham, dengar dulu, ya tak? Tengok, dengar dulu. Kalau nak faham, nak tahu, mari kau datang sini. Free, tak bayar. Kita sembang, berkongsi. Ilmu ni milik Allah, mana ada milik kita. Habis masuk lagi tadi, kita balik tadi pasal macam mana kaedah bersih, suci daripada, tolak semua, buang semua sifat haiwan, zat haiwan, af'al haiwan. Kalau af'al, sifat, zat haiwan ni luput daripada jasad kita, maka asma haiwan tu pun hilang automatik. Orang tak panggil kita haiwan lagi. Tetapi apabila af'al haiwan ni, af'al binatang ni, sifat haiwan ni, DNA daripada haiwan binatang ni ada pada diri kita, ada pada jasad kita, maka zatnya pun ikut sekali pada diri kita. Binatang yang kita makan, binatang yang kita makan ni, haiwan yang kita makan ni, masuk ke perut kita, dia menjadi darah dan daging, membentuk karakter haiwan, membentuk sifat haiwan pada diri kita. Kalau kita makan haiwan, habis tu Bang Hadi, Nabi pun makan haiwan juga. Ada yang cakap Nabi pun makan haiwan. Di dalam Al-Quran, haiwan ni boleh dimakan. Binatang ternak ni boleh dimakan. Aku tak cakap haiwan ni haram. Adakah aku cakap haiwan ni haram? Aku cakap yang ku sampaikan ni, apabila makan haiwan, apabila makan haiwan, maka sifat af'al zat haiwan tu ada di jasad kita, ada di diri kita. Tadi kan kita minta macam mana kaedah membuang sifat haiwan pada diri kita. Tak ada kena mengena hal dengan halal. Haiwan tu halal, boleh dimakan bagi yang nak makan. Bukan aku cakap haiwan tu haram. Aku tak cakap ayam haram, ikan haram, daging haram. Tak cakap.
Sekarang ni kan Tuan nak tanya saya, macam mana nak buang sifat haiwan, sifat kebinatangan, sifat busuk, sifat dengki. Ini kaedah orang hawas. Yang membentuk karakter haiwan tu, haiwanlah. Yang membentuk sifat haiwan tu, haiwanlah. Yang membentuk zat haiwan tu, haiwan. Jadi kalau berpuluh tahun, setiap hari, kita makan haiwan, makan darah haiwan, berpuluh tahun lamanya, ada sifat haiwan, ada af'al haiwan, DNA haiwan, penyakit haiwan, zat haiwan, dalam tubuh kita, berpulanglah mengartikan dia ni, memaknakan dia ni. Aku tak berani cakap dah, nanti kena marah lagi dengan orang. Orang cerita haiwan, dia pula yang marah. Ira, ini kaedah kaum awam. Ini kaedah kaum hawas. Ini kaum orang hakikat, bukan kaum syariat. Saya cerita kaum hakikat marifat. Kaum yang syariat pula yang marah-marah, kaum tarekat pula yang marah-marah. Banyak tu yang komen tu. Bro, kita cerita kaum hakikat lah, kaum makrifat. Kalau kau bukan orang hakikat, bukan makrifat, mengapa kau marah? Kau marahlah kaum kau sendiri, yang kaum syariat kau itu, yang kau faham itu. Ahli syariat, ahli tarekat, apabila berjumpa dengan ahli syariat dan ahli tarekat, bolehlah kau sembang. Dengarlah ceramah syariat, dengarlah ilmu syariat, kajilah ilmu syariat, kajilah ilmu tarekat. Saya tak benci ilmu syariat, sebab ilmu syariat Nabi juga bawa. Ilmu tarekat Nabi juga bawa. Buat apa benci dengan orang ilmu syariat? Saya nak berkawan. Cuma dia yang tak nak berkawan dengan saya. Apa yang kau belajar tu, apa yang kau faham tu, aku boleh faham. Apa yang kau ketahui tu, aku boleh ketahui sebab aku juga belajar ilmu syariat. Belajar ilmu tarekat, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu makrifat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu musyahadah, belajar ilmu gaib. Itu saya tak pernah bertelaga dengan orang yang ilmu syariat, tarekat, tasawuf, sifat 20. Kita tahu, kita faham. Ini semua Nabi bawa. Jadi kalau kita mengkaji ilmu syariat, kita mengkaji Nabi. Kalau kita mengkaji ilmu tarekat, Nabi juga bertarekat. Mengapa kita benci dia? Yang banyak ni, orang syariat ni tak boleh faham ilmu hakikat. Tak nak menerima ilmu makrifat. Dia tak jumpa, tak tahu, dia kata sesat. Yang hanya pegang ilmu hakikat makrifat ni, dia keji juga orang syariat. Sebab apa? Dia tak pernah belajar syariat. Aku kau tarekat manakah, Naqsabandiyah kah, Syatariyah kah, Muntazilah kah? Apa lagi? Jabariyah. Apa lagi? Tarekat apa lagi? Tadi sudah tu, Naqsabandiyah, Muntazilah, Mukarramah, Syatariyah, Insaniyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah. Apa lagi sebut? Semua tarekat mai sini. Semuanya. Habis kita ni, tarekat kita apa? Tarekat saya tarekat Rasulullah. Apa lagi? Syariat saya syariat Rasulullah. Hakikatnya hakikat Rasulullah. Makrifatnya makrifat Rasulullah.
yang diturunkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali turunkan kepada imam-imam, turunkan kepada warasatul anbiya, kepada tabi'in, sampailah ke guru saya, sampailah kepada saya. Itu sanadnya. Ayatnya, ada yang tanya tu, Bang Hadi, apa ayat tarekatnya? Bang Hadi ni bertarekat? Ya. Berhakikat? Ada. Bermakrifat? Betul. Tapi bukan hanya kepada Sayyidina Ali saja. Bukan mengakui hanya Sayyidina Ali. Abu Bakar juga. Umar juga. Utsman juga. Sebab sahabat Nabi ni, karabat Nabi ni, ada 4. Jangan pula nak menerima Sayyidina Ali, tolak yang 3 ni. Ada kan? Ada kan? Yang diakui dia, Sayyidina Ali saja. Yang Abu Bakar ni dia tak mengaku. Bukan sahabat Nabi tu, dia kata. Umar pun dia keji juga. Utsman pun dia keji juga. Sahabat Nabi ni ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali karamullah wajah. Ini orang yang sudah diredai Allah. Sudah pun Allah reda kepada sahabat Nabi, kerabat Nabi ini. Imam ada 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Ini semuanya betul. Ini semuanya benar. Berpulang kita ini ikut yang mana? Imam yang 4 ni tak bertelagah, tak memburuk-burukkan. Begitu juga syariat. Ada 4 juga. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tidak bertelagah. Tidak gaduh. Ilmu syariat dipegang oleh Sayyidina Utsman. Ilmu tarekat dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Ilmu hakikat dipegang oleh Sayyidina Umar. Ilmu makrifat dapat kepada Sayyidina Ali karamullah wajah. Aku ini kelang ilmu, kata Rasulullah. Aku ni rumahnya ilmu, kuncinya ada pada Sayyidina Ali. Ini Nabi yang cakap, saya ulang aja. Habis? Macam mana tadi? Kaedah yang nak buang sifat hewan. Jadi, macam mana kita nak buang sifat haiwan? Macam mana kita nak buang zat haiwan? Macam mana kita nak buang karakter haiwan, nafsu haiwan dari tubuh kita, dari jasad kita, kalau tiap-tiap hari kita makan haiwan? Nak buang nafsu dia, nak buang zatnya, nak buang sifatnya, tapi tiap-tiap hari kita masukkan ke perut kita ni. Perut kita ni kita jadikan kuburan hewan. Perut kita jadikan kuburan bangkai hewan. Macam mana benda ni boleh bersih? Ini bukan cerita halal haram, tak ada. Esok dia cakap apa? Bang Hadi haramkan ayam, haramkan daging, kepala otak kau. Orang cakap lain, kau dengar lain. Marah kan? Ini bukan marah. Aku marah dengan setan yang ada pada dada kau, dalam otak kau itu. Itu yang aku marah. Aku cakap pasal hewan, dia cakap pula pasal halal haram. Ini apa ni? Ilmu Hindu, ilmu Buddha, dia kata. Orang cakap pasal hewan, dia cakap kita haramkan hewan, haramkan ikan, haramkan daging. Ini kaedah macam mana nak buang sifat hewan.
karakter haiwan, nafsu haiwan. Boleh hilangkan ini semua kalau tiap-tiap hari kita makan haiwan. Kata nak bersih dari benda ni semua. Cobalah tengok sekarang ni, sembelih dekat Australia, sembelih dekat luar negara, masuk ke Malaysia, kita makan. Mana-mana tempat semua daging import. Kita tak tahu macam mana dia orang sembelih, apa yang dia baca. Boleh ada halal, boleh ada label halal. Kita nampakkah dia orang sembelih? Was-was. Kita dalam keadaan was-was. Kita dalam keadaan tidak tahu. Siapa yang jamin halal haram tu? Siapa yang jamin? Siapa yang garanti itu semua halal? Masuk lembu, keluar tin. Masuk lembu, keluar tin. Halal juga. Yang halal ni, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang halal ni sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 3. Di surat Al-Maidah ayat 3, Allah haramkan darah, Allah haramkan bangkai, Allah haramkan haiwan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Itu yang haram. Yang haram tu darah, tak ada kecualinya. Di surat Al-Maidah ayat 3, Allah haramkan darah, tak ada kecualinya di situ. Buka surat Al-Maidah, ada tak darah ayam, darah kambing, darah lembu? Ada tak? Darah. Jadi kalau pikiran, kalau akal orang awam berbezalah dengan kaum hawas. Kalau orang hawas ni, orang hawasul hawas, tiap-tiap darah dia tak nak makan. Tak nak. Sebab darah ni bersemayam di dalam darah. Darah ni rumahnya daging. Daging tu rumahnya darah. Tempatnya darah tu daging. Susah nak memisahkan darah dengan daging. Itulah kalau kita nak makan haiwan, nak makan binatang. Binatang ni kalau nak dimakan, mesti disembelih dulu. Kenapa mesti disembelih? Darahnya keluar. Ini kalau orang awam, orang syariat, dah bersih dah tu. Bila dah disembelih tu dah bersih. Kalau orang hawasul hawas, orang hawas, dia tak nak macam tu. Dia nak bersih betul-betul. Sampai-sampai haiwan pun dia tak nak makan. Daging pun dia tak makan. Yang pandai berak dia tak nak makan. Yang pandai kahwin dia tak nak makan. Yang ada nafsunya dia tak nak makan. Sebab mengotori darah. Apabila darah kotor, pergi ke hati, hati kotor. Pergi ke mata, mata maksiat. Pergi ke telinga, telinga maksiat. Masuk dalam otak, otak maksiat. Ini cerita kaum hawas, bukan cerita kaum awam. Berpulanglah kalau orang awam nak makan tu semua, makanlah. Jangan marah. Aku tak suruh kau tu tak makan. Aku tak larang kau makan. Di Al-Quran itu kan cuma babi saja yang haram kan? Lain daripada babi kau makanlah semua. Gajah ke, buaya ke, tikus ke, semua makan. Kucing pun kau makan. Tak ada cakap dalam Al-Quran dah. Mana ada? Yang haram tu babi, khinzir. Yang lain tu semua halal, makanlah. Semua yang berkaki 4 boleh makan, kecuali
Meja dengan kursi aja kau tak makan. Kita ni nak kembali kepada Allah ke nak kembali ke kubur? Allah ni maha suci. Yang nak kembali kepada Allah mesti suci. Kalau kita faham Allah ni maha suci, nak kembali kepada Allah boleh kotor ke? Allah terima ke yang kotor? Habis tu dia tanya, Nabi makan kambing, kata dia. Nabi suka makan kambing. Nabi makan kambing pun, kalau Nabi pun makan kambing, Nabi itu kekasih Allah. Nabi itu diridai Allah. Nabi itu dikasihi Allah. Kita ni, Nabi itu wali Allah. Nabi itu makan kambing tu daging paha. Bacalah hadis. Daging paha dia. Kau ekor kambing pun kau makan, ekor lembu pun kau makan, perut lembu pun kau makan semua, dengan tulang-tulangnya pun kau makan semua. Tak pandai, tak ada akal. Buruklah darah kita. Kotorlah darah. Inilah perbezaan orang awam, kaum awam dengan kaum hawas. Saya akan bagi tahu perbezaan. Bukan marah orang awam. Aku ni pun orang awam juga. Orang apa aku ni? Sama kita, ada mata. Engkau pun ada mata kau juga. Tapi mata kau tu tak sama dengan mata aku. Mata kau mata kayu. Sebab kau tak pandai tengok makan. Ini bukan marah, bro. Betul tak? Kalau kau rasa tak suka dengan cerita ni, tak suka dengan video ni, betul? Tutup saja handset. Tak buang masa. Tutup handset kau, tutup telefon kau tu. Ini kau dah tak suka, lagi kau tengok muka aku ni. Lagi kau marahlah dengan aku ni. Ada tak aku panggil kau tengok video ni? Ada tak? Mainlah sini kau tengok muka aku ni, tengok video ni. Tak ada. Tak ada paksaan. Bukan nak tunjuk ilmu, bukan nak tunjuk pandai. Bukan nak jual ilmu, bukan nak ambil bayaran. Tak ada. Islam ni berbagi kebaikan. Sampaikan oleh kamu walau satu ayat. Yang bagus ambil, yang buruk buang. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu engkau kan ada akal. Ada akal. Otak kau tu ada. Dalam otak kau tu, akal kau kan ada tu. Gunakanlah. Kalau kau tak guna otak akal kau tu, nanti kau cakap kau bukan manusia, kau marah pula lagi dengan aku. Kita ada akal ni, kenapa tak guna? Ada hati, kenapa tak merasa? Oi, garang sangatlah. Bukan garang. Ini hukum. Tapi kalau kau jumpa dengan aku, mesti baik punya lah. Betul tak? Sebab aku ni tak kenal dengan dia orang ni semua. Mana aku tahu? Saya pun tak ambil faedah juga. Kau suka kau dengar, tak suka kau buang aja. Buat apa buang masa? Kau nak cerita dengan kita ni mestilah sembahyang. Sembahyang tu dengan berwuduk. Lepas berwuduk, kita ni berdiri tegak. Lepas tu ambil takbir. Kita baca Al-Fatihah, ya. Ya. Lepas kita solat, kita puasa. Itu kau pergi masjid ada. Kitab banyak, internet ada, YouTube pun banyak tu. Tak payah belajar kalau macam tu, beli kitab dia saja. Buat apa kau belajar macam tu? Kitab banyak, Duratul Nasihin, Al-Um, semua ada. Hadis pun banyak. Buat apa cari guru? Ilmu kebanyakan, ilmu kitab. Sia-sia jumpa guru. Bukan aku nak menyalahkan guru. Banyak, boleh baca. Boleh beli. Dekat kedai buku pun banyak.
Tapi dia orang kalau tengok video saya ni, woi garang sangatlah katanya. Ya Allah. Wa qul ja'al haq wajhaka wa qul ja'al haq wajhakal batil innal batil kana zahuqa. Sesiapa yang baik hatinya mesti menerima yang baik. Sesiapa yang jahat hatinya mesti menerima yang jahat. Tiap-tiap yang hak itu mesti akan tegak. Tiap-tiap yang batal tu, yang batil tu, dibuka, disembunyikan, mesti hancur. Kalau yang ku sampaikan ni batal, aku dulu hancur. Kalau yang ku sampaikan ni sesat, aku dulu yang masuk ke neraka. Bukan kau. Ya Allah, apabila yang ku sampaikan ni salah, menyesatkan, maka campakkan diri aku ni dulu ke dalam neraka. Aku yang menerima padanya dulu. Bukan yang dengar. Yang dengar tak masuk neraka dah. Sebab aku ni menyampaikan kepada yang hak. Yang baik itu mesti diterima dengan yang baik. Yang baik mesti berjumpa kepada yang baik. Yang buruk tu, yang jahat tu, mesti berjumpa dengan yang jahat juga. Tak pernah yang baik tu berjumpa dengan yang jahat. Tak pernah yang jahat tu berjumpa dengan yang baik. Tak ada. Sebab ayat ada. Kita ni mengaji apa sandarannya? Kita ni mengaji apa azasnya? Apa azas kita mengaji ni? Foundation kita ni apa? Pondasi kita, awal kita tu Al-Quran. Jangan keluar daripada Al-Quran. Jangan pakai selain Al-Quran. Walaupun satu ayat tidak boleh keluar daripada Al-Quran. Maksudnya makna hakiki dia, makna yang sebenar-benarnya. Al-Quran ni kan banyak. Ada kitab Al-Quran, ada tulisan Al-Quran, ada bunyi Al-Quran, ada ayat Al-Quran, ada huruf Al-Quran. Al-Quran tu yang mana? Ada diri manusia, ada mata manusia, ada otak manusia, ada akal manusia, ada kaki manusia dan banyak lagi manusia. Yang manusia tu yang mana? Ada gerak solat, perbuatan solat, kerja solat, rukun solat, hukum solat, bacaan solat, doa solat. Yang solatnya yang mana? Kan mesti syariat dengan hakikat sama-sama jalan. Syariat bila hakikat, syariatun bila hakikatun atilun. Syariat tak ikut dengan hakikat, hakikat dia tak ikut sekali, sia-sia. Hakikat tak disertai dengan syariat, tak diikuti dengan syariat, syariatnya tak jalan, tak buat, batilun. Siapapun kau, wali kah, ustaz kah, ulama kah, guru kah, batal ilmu kau semua. Ada orang makrifat dah sampai ke ini kah, wali kah, wali pun kalau tak buat syariat batal. Itulah Nabi buat syariat. Nabi kerjakan syariat tidak? Mengapa pula orang makrifat ni tak buat syariat? Makrifat dari mana? Siapa gurunya? Ambil dari mana? Kemana sanadnya? Bukankah sanad kita ni satu saja, Rasulullah? Sanad ni kemana perginya? Banyak sanad ni. Sanad ni Daud, sanad ni
Musa, sanad ni Isa, sanad ni Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau suhuf, dua. Suhuf Ibrahim, suhufnya Musa. Imam ni ada 4. Yang saya sebut tadi itu. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu aja. Tak tahulah kalau ada Imam Hadi ke, ada Makrifat Hadi ke, Hakikat Hadi ke. Makrifat Tok Hadi belajar mengenali Tok Hadi. Bukan Makrifatullah. Makrifat Tok Hadi nak kenal Tok Hadi. Yang dikenal Tok Hadi, bukan kenal Allah. Ingat tu. Kau belajar ilmu makrifat Tok Hadi, makrifat Hambali, makrifat Maliki. Aku belajar makrifatullah. Tak tahulah siapa yang kena tu. Terserah kau lah. Aku tak sebut nama kau. Aku cakap nama aku, makrifat Tok Hadi. Ya, ilmu makrifat Tok Hadi yang dikenalnya si Hadi. Kau marah lah. Kalau aku cakap ni, kau cakaplah aku juga. Buat apa kau marah? Ilmu makrifatullah mengenal Allah. Ilmu makrifatullah mengenal Allah. Saya bercakap macam ni, dia kata saya keji. Banyak tu yang komen tu. Wah, ni marah ni, garang ni, kata dia. Apa yang garang? Kita ni tegas. Tegas. Tapi kalau kau datang sini, ada tak saya garang dengan yang jumpa saya ni? Ada tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada tak saya garang-garang? Sebab kita dah kenal. Buat apa garang-garang? Selepas live ni, ada tak saya cerita marah-marah macam ni? Tak ada. Kalau saya cerita garang, mana ada orang nak dengan saya? Orang makrifat, orang yang sudah makrifat, tak ada marah. Dikeji orang pun tak marah, orang condemn dia pun tak marah, orang fitnah dia pun tak pernah marah. Tak ada. Cuma nampaknya macam marah. Kenapa saya keras macam ini? Supaya yang melekat di dada kita tu, yang bersemayam di dada kamu tu, supaya dia pergi. Setan yang bersemayam di dada tu, dia terus lari. Dah 1 jam. 1 jam tutup lah. Tutup lah, tak payah banyak-banyak lah. Ya tak? Nanti kalau buka habis semua, ada yang cakap, Bang Hadi, kenapalah kajian macam ni tak dibuka habis, gantung-gantung. Dia kata, kalau tahu kenapa tak buka semua? Yang tak tahu tu kau. Kau tu nak tahu, tapi kau cakap aku macam itu, semakin tak tahulah kau. Orang kalau nak menuntut ilmu tu datang cari guru. Bukan mesti datang dengan aku. Aku ni bukan guru kau. Kau bukan murid aku. Tapi kalau kau nak datang, aku terima. Sesiapa pun yang datang. Ya tak? Sebab apa? Kalau kita tahu, bagilah orang tahu. Kalau kita faham, bagilah orang faham. Bukan berilmu. Yang berilmu tu Allah saja. Guru membagi kaedah, guru tunjukkan cara, kaedah kepada murid, supaya murid ni, macam mana murid ni dapatkan hidayah daripada Allah. Itu guru. Bukan guru nak bagi ilmu. Guru mana ada ilmu? Adapun guru sudah melalui dahulu. Guru sudah buat. Guru
tunjuk aja kaedah, cara macam mana nak dapatkan ilmu Allah, macam mana dapat ridha Allah, macam mana dapat hidayah Allah. Itu. Ini belajar dengan guru yang dapat ilmu guru, yang dapat kaedah guru, yang dapat kesalahan guru. Kau cari-cari kesalahan guru kau. Kapan, bila. Ini guru ni tak pernah sembahyang lah, kata dia. Guru ni tak pernah sembahyang. Aku nak tengok ni, bila masa ni guru ni sembahyang. Kau ni nak menilai guru ke, nak belajar dengan guru ke, nak tengok guru sembahyang? Guru dah sampai, dah tahu, dah faham sembahyang. Sembahyang ni bukan mesti kau tengok. Sembahyang diri dengan empunya diri. Kau kalau tak tengok bini kau, tahu tak sembahyang. Kalau pak-pak mentua kau tak tengok, tak sembahyang kau. Sebab sembahyang kau tu sembahyang aduh. Kalau bini kau tak tengok, kau tak sembahyang dah. Sembahyang kau masih kerana ini, kerana itu. Kalau tak ada kerana, tak sembahyang kau. Sembahyang itu berkekalan Allah, fana. Sembahyang ni bukan nak menyembah Tuhan. Dah banyak kan pasal sembahyang tu. Kenapa tak buka Bang Adi? Kenapa tak buka terus? Engkau siapa? Kenal tidak? Kalau faham tu buka teruslah. Sedap betul Sedap betul. By internet boleh tahu. By WhatsApp. Kau ingat aku ni guru Google apa? Ha? Kau ingat aku ni Google kah? Salah lah bro. Okey? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah bro Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada bahasa kata-kataku yang salah, yang kasar ni, yang terkasar ni, Allah saja memaafkan. Kita ni manusia, ada sifat ketuhanan. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada bahasa kata-kataku yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Buang saja. Kalau ada bahasa kataku yang salah, buang aja, tak payah simpan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam dunia maya dalam internet, bukan jumpa macam ni. Ini yang dah jumpa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi